Okay, so hari ni Daya nak cerita mengenai sebuah buku yang Daya rasa macam wow and hype, iaitu I Am Malala. Okay, yang Daya pegang ni adalah second edition dia, iaitu untuk young generation. Untuk yang first edition dia, yang macam ni. Okay, ni first edition, berkulit tebal. Okay, yang ni Daya akan review nantilah kalau ada pertambahan daripada isu yang tu. Sebab yang ni Daya tak boleh baca lagi. Okay, tu, tapi dua-dua adalah publisher yang sama, Little Brown. Okay, ni Daya beli RM12 masa Baby at Wolf tahun lepas. Saya belikan untuk kawan and pinjam. Dan macam, oh nice. Nasib baik Daya jumpa dekat MPH juga. So Daya beli terus yang MPH. Tak sangka pula yang tu adalah first edition. Kalau dari segi physical dia, cover dia macam ni. Daya rasa macam sangat nice sebab dia punya susunan tu sangat macam best. Atas tu macam bagi tahu bestseller. Lepas tu ni tajuk utama dia dan yang ni yang kategori dia lah. Maybe tak jelas sikit kot. So ni penulis dia Malala Yousafzai. Dan ini adalah penulis dia dan juga buku ni menceritakan tentang Malala ni. Tebal dia adalah 240 muka surat. Ada beberapa gambar yang color dia sangat nice dan tebal. Kertas tebal dan macam cantik macam ni. Okey, buku ni menceritakan tentang apa? Buku ni menceritakan tentang seorang kanak-kanak perempuan yang bernama Malala, beragama Islam, tinggal di Pakistan ataupun nama tempat dia adalah Swat Valley. Tempat ni telah ditakluki ataupun dipengaruhi ataupun telah dikonquer. Betul kata? Sorry. Telah dikuasai oleh Taliban masa tu. Iaitu pengaruh macam diketuai oleh Fazullah. Okay? Jadi Taliban ni dilihat sangat macam teroris lah dekat kawasan Swat Valley tu. Sebab dia sangat kejam. Kejam tu bukanlah macam sangat teruk. Dia macam dekat perempuan terutamanya. Sebab dia cakap perempuan tak dibenarkan keluar daripada rumah. Perempuan tidak dibenarkan pergi ke sekolah. Perempuan tidak boleh membuka kawasan muka, iaitu dia kena cover semula muka ni, termasuklah mata. So mata ni kena pakai yang macam bahagian yang macam jarang. Sebab masa tu mak dia cover bahagian ni je. Bila dia pergi pasar ke pergi kedai, Taliban ni warning dia, cakap tak boleh pakai macam tu. Taliban tu cakap lepas ni dia tak akan terlepas. Lepas tu Taliban ni dia cakap TV is haram. Okay, sebab apa haram? Sebab TV ni dilihat menunjukkan pengaruh barat, di mana perempuan bercerita, perempuan tidak menutup aurat. Dan Taliban ni dia akan bom kawasan sekolah, jalan raya, jambatan pada masa malam. Malala ni telah membuat keputusan yang dia akan fight untuk dia punya her right for education, especially for girls. Tapi nasib dia malang sebab pada masa dia umur 15 tahun, dia telah ditembak semasa dalam perjalanan pulang daripada sekolah ke rumah. Masa tu dalam bas, lepas tu Taliban ditahan. Lepas tu Taliban tanya who is Malala. Lepas tu semua orang pandang, maksudnya kecuali Malala. Tapi sebenarnya Malala masa tu dia tak ingat sebab Malala tengah fikir dia jawab exam tadi sebab dia sangat nak score exam. Dia sangat suka belajar, dia suka algebra, dia suka biology, dia suka fizik especially. Dia sangat suka. Jadi dia fikir dia nak dapat the best ones. Dia tak pandai jadi tahulah tu Malala. Yang kebetulan tu adalah Malala. Jadi dia tembak dan tembakan tu kena dekat kepala dia dan ada lagi 2 tembakan kena dekat kawasan lain. Dan ada 2 lagi rakan dia yang terkena di bahagian tepi atas Daya. Dan kawan tu alhamdulillah survive. Cuma dia sahaja yang sangat parah dan ramai ingatkan dia tak survive. Okay, jadi dalam ni ceritalah macam mana flow dia, macam mana akhirnya dia boleh survive, macam siapa yang selamatkan dia, macam mana pertukaran hidup dia tu. Sampailah pada tahun 2014, dia masa tu umur dia 17 tahun, dia telah menerima anugerah Nobel Prize. Masa lawatan semua dia ceritalah dia jumpa Barack Obama semua. So dia macam sangat penceritaan dia sangat tersusun, sangat senang difahami. Sebab bagi macam Daya yang tak biasa dengan term-term Taliban ataupun negara luar, buku ni sangat macam dia susun sangat senang. Mungkin sebab penulis tu muda, jadi dia akan tulis ikut macam dia punya fahaman. Jadi term dia taklah berbunga, tak juga complicated, tak ada yang macam bombastic over. Dia macam sangat nice. Okay, apa perasaan Daya masa baca buku ni? Berkecamuk. Maksudnya Daya rasa sedih, Daya rasa takut, Daya rasa happy, Daya rasa kelakar, Daya rasa macam bersyukur sangat at the last. Okay, Daya rasa takut tu sebab Daya rasa macam Daya
adalah dia. Boleh faham tak? Macam dia takut, macam setiap malam kita akan rasa takut. Bom sana sini. Kiranya kita tak tahu, mungkin rumah kita tu akan jadi mangsa bom. Tapi bom tu adalah macam, mesti dia akan attack, yang macam Daya cakap tadi, dia akan attack sekolah, hospital semua. Jadi dia macam selamatkanlah rumah dia, selamatkanlah sekolah. Dan dia ni, maksud Malala ni, dia baca ayat kursi sebanyak 3 kali untuk bagi dia untuk selamatkanlah rumah dia. Kemudian dia akan baca ayat kursi sebanyak 5 kali untuk selamatkanlah jiran-jiran dia. Kemudian dia akan baca ayat kursi sebanyak 7 kali, di mana selamatkanlah bandar tu ataupun Swat Valley. Kemudian perasaan takut tu wujud juga bila Taliban tu hantar satu surat kepada bapa dia yang menyatakan, kamu bukan Muslim yang baik. Kamu berkata menentang kami. Maksudnya nak cakap bapa Malala ni menentang Taliban ni. Jadi The Mujahideen takkan lepaskan bapa Malala. Kemana bapa Malala pergi? Jadi semua orang jadi takut. Malala sangat berdoa. Sebanyaklah part-part yang takut, korang kena baca. Best. Okey, part yang sedih pula, part yang Daya rasa paling macam banyak kali nangis adalah part yang masa dia dah ditembak. Jadi kesan peristiwa atau perjalanan cerita selepas dia ditembak tu, macam mana dia suffer, macam mana dia boleh berada dekat England, macam mana dia orang bawa Malala pergi England. Tapi masa dia sedar tu, parents dia tak ada, family dia tak ada, and dia sangat risau. Bapak dia rasa bersalah sangat sebab Malala kena tembak. Bapak dia rasa macam rasa bersalah sebab bapak dia support. Jadi, tapi mak dia cakap bukan salah ayah dia. Rasa macam sedih, rasa sedih sangat. Ada kelakar tu, part kelakar tu adalah macam mana Malala ni, dia macam innocent. Dia sangat tulis macam dia gaduh adik dia, dia kunci pintu adik dia. Atal ataupun adik bongsu dia tu macam pelik. Kenapa dia ni mendapat populariti yang sangat wow dekat England kan. Macam semua orang nak pergi mana-mana tangkap gambar dia. Kenapa dia pergi conference yang besar-besar. Macam Atal ni macam pelik. Dalam tu dia ceritalah, yang Malala cerita yang dia adalah the same Malala dekat rumah. So macam kelakar lah. Adalah apa-apa yang macam tak adalah sedih sangat. So pengajaran yang Daya dapat daripada buku ni banyak, a lot, banyak. Korang kena baca. Daya sangat macam recommend lah korang baca. So yang first pengajaran dia adalah Daya kena rasa bersyukur walaupun kita ataupun Daya diduga dengan macam-macam ujian, macam tak ada masa, banyak kerja, lepas tu tak ada duit, lepas tu tak ada kebahagiaan ke apa, tapi Malaysia masih aman. Maksudnya kat sini nikmat keamanan tu is real. Maksudnya nikmat keamanan tu memang sangat wow, sangat macam tak boleh didustakan. Kalau kita duduk dekat negara dia orang, agaknya nak makan bersusah, agaknya wow, sangat macam best lah. Lepas tu kita kena pengajaran kedua pula, kita kena cintai ilmu. Maksud Daya kat sini bukanlah kena belajar sampai PhD pun, kena pergi jadi profesor ke apa ke, itu depends. Kalau kita rasa itu adalah ilmu kita, why not? Tapi macam bagi Daya sendiri, personally, Daya rasa ilmu ni macam kita kena cintai buku, kena baca buku. Kalau kita tengok Malala ni, walaupun dia dihimpit bom sana sini, peperangan sana sini, kawalan yang ketat, perempuan jangan pergi keluar semua, tapi dia punya semangat untuk nak menimba ilmu tu sangat wow. Orang yang macam dugaan dia macam tu, negara dia macam sangat, yang esok boleh tentu kita akan hidup tu pun nak keluar pergi belajar. Kita yang macam tak ada masalah yang sangat, kita tak nak pergi kelas. Maksudnya macam tu. Dan macam sebagai ibu bapa ni, dia kena support anak dia untuk sukakan buku. Sebab mostly sekarang ni memang anak-anak akan lihat macam ni, ilmu tu bukan lagi satu keperluan dan juga satu keutamaan. Itu yang Daya nampak lah. Okey, yang ketiga adalah kestabilan politik mampu menggugat keamanan negara. Betul. Sebab apa? Macam mana wujudnya Taliban tu? Sebab fahaman politik yang berbeza. Okay, jadi pengajaran yang banyak sangat mengajar. Pengajaran yang keempat pula yang Daya rasa kita hendaklah menggunakan kelebihan kita ke jalan yang lebih baik. Maksud kat sini Malala ni, dia setelah nama dia mendapat liputan luas, dia dah sihat, dia dah dapat Nobel Prize semua, dia wujudkan satu fund ataupun dana Malala, yang mana dana tu membantu golongan kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan dan juga wanita. Kata-kata kita ni mampu mengubah dunia. So Malala bercerita yang dia tak sangka pun yang dia
apa yang dia fight tu akan menjadi wow. Sebab bagi dia hanya fight untuk diri dia, untuk pendidikan dia. Tapi tak sangka sebenarnya banyak lagi negara-negara luar yang mengedepankan pendidikan untuk kanak-kanak perempuan. Jadi apa yang bagus dalam buku ni, family ni macam dilihat macam sangat mengamalkan gaya hidup Islam. Mak dia cakap macam ni. Ada ayat dalam Al-Quran tu, mak dia cakap, palsuan akan mati, tapi kebenaran akan kekal abadi. Macam, wow, macam bagus kan? Bagus macam, okay, dah sedar dah, okay? Jadi Daya sangat recommend buku ni, Daya read 5/5. Okay, that's all. Kalau korang rasa perkongsian ni sangat manfaat, do like my channel and subscribe, share the love, and yeah, bye. Assalamualaikum. One child, one teacher, one book, and one pen. They can change the world.